A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra walikulli hammin faraja walikulli da'in dawa'an walikulli saqamin shifaan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malikil Quddus. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekali lagi segala puji bagi Allah. Allah yang menentukan akan barang di dalam makhluk atas padanya, iaitu atas pada langit berlapis-lapisan, dan di muka bumi di bawah bumi berlapis-lapis. Akan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sebagai ta'alluq iradat dan ilmu Allah serta dengan ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrat Allah Subhanahu wa taala, iaitu zat yang maha mulia meniadakan sesuatu perkara dan mengadakan sesuatu benar. Nah, tu ayat katanya adalah dulu kama dia semenjak daripada Allah Ta'ala menjadikan makhluk hingga sampai akhir makhluk sudah dibinasakan, itu dengan sebagai taksih bagi irada Allah dan taksir bagi kudrat Allah Subhanahu wa taala. Akan nak notih bahwasanya ia duk bicara langit bumi adalah Allah Subhanahu wa taala tunggal saja. Dikatakan satu pada zat dan satu pada sifat dan wahdah pada af'al, satu pada perbuatan. Itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang maksud katanya la ilaha illallah. Nah, tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Mana Allah tunggal saja yang Rabb gemala sekalian langit dan bumi, bara-bara antara, bahkan sekalian makhluk, sekalian alam, sekalian kan mungkin. Itu adalah jaksa Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menjadikan sekalian kamu dan segala perbuatan kamunya. Juga itu datang daripada Allah Ta'ala semata-matanya. Maka dengan malam ni, saya mula saatnya pukul 8 lebih kurang 3 minit. Sekarang adalah pukul 8 dah 8 minit. Dengan malam ni sekadar 1 jam, pukul 9 lebih kurang, insya-Allah saya nak baca saya nak mentafsir sikit sebanyak daripada surah Al-Jumu'ah, iaitu surah jemaah yang turun atas Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi kita duduk sebar, duduk seru agama, duduk mengajak hamba-hamba di dalam kota Madinah. Ini sebagai tauladan contoh yang Nabi kita selepas daripadanya 13 tahun usaha di tanah haram Mekah, usaha di dalam sekitar jiran-jiran Mekah, tanah haram laksananya. Kemudiannya dihijrahkan, keizin Allah Subhanahu wa taala pergi kepada kota Madinatul Munawwarah, iaitu kota Yasrib asal namanya. Maka tak kala Nabi hijrah berpindah daripada tempat dia beranak, tempat kelahiran kita, tempat kelahiran dia di dalam tanah Mekah, maka 13 tahun cukup ganak. Lebih kurangnya boleh menjadi Islam masa tu lebih kurang 150 orang. Lepas tu Rasulullah hijrahlah pergi kepada iaitu kota Madinatul Munawwarah, di rumah iaitu ibu dia Aminah. Maka tak kalau Rasul hijrah pergi ke Madinah, di situlah nyata zahir Islam di tanah Madinah ni lebih gempur. Tapi Rasulullah juga lebih hebat. Di dalam kota Madinatul Munawwarah akan sanjung Rasulullah banyak sekali-kali berperang di situ hingga sapanya berpuluh-puluh kali. Kata setengah pendapat dengan hak jadi tak jadi berperang Nabi kita menunjuk kata Islam adalah agama yang nyata, agama yang semata-mata turut sebagai Tuhan yang menjadikan langit bumi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sepatut kita kan sembah sebagaimananya uluhiyah, iaitu Tuhan menjadikan sekalian langit bumi. Sepatut kita sembah ialah Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun ya Nabi kita dah ajak semata-mata untuk mengabdi kepada Allah. Setelah kita beriman dengan Allah, juganya apa Allah Ta'ala menurunkan sebagai memfardukan di atas hamba-hambanya akan wasilah atas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sampai kepada kita. Makanya sebagai kita lah ikut terima dengan lidah, sekali dengan yakin dengan hati, serta dengan perbuatan kita, segala yang wajib ia diturunkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita sekarang terus sampai kepada kiamat. Itulah nyatanya dua negeri, dua daripadanya bana yang Nabi kita sebar agama, suruh agama, satu di dalam tanah Mekah, yang keduanya tanah Madinah. Yang bermaksudnya satu tempat 13 tahun di rumah ayah dia, iaitunya Abdullah dalam tanah Mekah, dan 10 tahun di tanah rumah ibu dia sendiri Aminah, iaitu di Madinatul Munawwarah. Ayat katanya setelah tak kalau turunkan ayat yang saya baca saat ni, iaitu surah Al-Jumu'ah ataupun surah jemaah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, mengucap bertasbih, mengucap tasbih bagi Allah semata-mata, ia tidak ada lain. Bertasbih itu ialah oleh barang yang di dalam 7 pantala langit dan barang 7 pantala bumi. Itu bermaksud dengan kata subhanallah. Subhanallah di antaranya makhluk-makhluk, benda barang hak Allah Ta'ala mencipta, Allah Ta'ala buat menjadi, maka mereka itu yang tidak derhaka semata-mata dengan Allah. Segala pokok kayu-kayu atas muka bumi, sekalian binatang di dalam laut, segala ikan,
segala benda-benda yang ada nyawa di dalam laut itu semata-mata menciptakan yang Allah Ta'ala mentakdirkan menjadi seluah-luah laut hingga sampai pada atas muka bumi, atas darat. Itu semata-mata bertasbih dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun satu binatang, walaupun satu benda dikatakan air, atas muka bumi, lain daripada manusia, burung beriak, segala benda-benda barang hok di Allah Ta'ala menjadikan bertasbih dengan memujikan Allah dengan kata subhanallah, maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun binatang ia tidak berakal seperti ayat itik, kambing biring, sekalian binatang hendak mengakak atas muka bumi, ular, katak, kagum, semata-mata mereka itu bertasbih dengan Allah Ta'ala. Tapi yang manusia yang berakal tu tidak mengetahui kan, tak tahu cara binatang bertasbih. Walau binatang di dalam laut, upama binatang di atas darat. Lagi satu lagi binatang ku udara. Segala burung beriak. Segala ibu-ibu binatang. Berapa ratus jenis atas udara. Berapa ratus jenis atas darat. Dan berapa ribu jenis bagai di dalam laut, makhluk Allah Ta'ala. Semata-mata bertasbih, memujikan Allah. Semata-mata ingat dengan Allah. Mereka itu sedikit, walaupun mereka itu tidak deraka dengan Allah. Akan tetapi manusia sekali-kalilah deraka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabit dengan kalimah taubat, dengan menyuruhkan Allah Ta'ala. Dan siapa kepada Nabi, mari pada kita sekarang lumrah satu yang sebagai mubda' dan sebagai ibtida' awal bagi kita nak beramal ibadah, bertasbih dengan Allah Ta'ala. Lepas bertasbih, maka kita banyak berdoa dengan Allah, lagi kitanya banyak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Kerana manusia itu seman, agan aguh, sombong, dan manusia itu tak kenal asalnya siapa Tuhan. Lain pada binatang yang tak berakal, ya Allah Ta'ala nyebui kepada mereka tu, seperti binatang di dalam laut, binatang di atas darat, binatang yang tak berakal atas udara, senantiasa, tiap-tiap saat, tiap-tiap masa, tiap-tiap minit, sampai tiap-tiap je, akan mereka itu bertasbih. Tapi makhluk seperti kita, ia tak tahu lagu mana binatang-binatang memuji dengan Allah Ta'ala. Maka dengan memujikan dengan Allah Ta'ala, takluk iaitunya dengan kata maha suci Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Segala puji bagi Allah. Memuji kepada Allah. Allah bersangat dan terpujikan. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Itu ya bahasa ke Melayu kita. Subhanallah, subhanallah. Itu bertasbih. Juga manusia apabila dia reti, dia tahu dengan kalimah subhanallah, bahwasanya kalimah subhanallah, kalimah memujikan Allah, setinggi-tinggi anugerah yang kita memuji sebagai untuk mengabdi, memperhamba kita, menghinakan diri kita sebagai hina di sini dengan maknanya bertawaduk, khusyuk kita terhadap Tuhan yang menjadikan sekalian makhluk. Kenapa? Itu dengan kalimah subhanallah. Sabit itulah bertasbih. Kalimah tasbih ni 3 huruf sah. Tak kalau Nabi menyapa semasa duduk di kota Madinah, yang satu sahabat tanya Nabi SAW, kalimah nak memuji kepada Allah, semata-mata untuk nak mengabdikan kepada Allah Ta'ala, nak memperhambakan, nak berbudi antaranya sekalian hamba Allah Ta'ala, lebih lagi manusia. Apa kalimahnya? Maka kata Nabinya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu dia panggil kalimah mengagungkan kepada Allah, memujikan kepada Allah. Tidak ada selain dengan Allah Ta'ala sepatut yang kita dipujikan. Kita kena pujikan manusia hari siapa ke malam hari. Sia ke siaman, malam ke malange, hendak kitanya memuji dengan Allah Ta'ala. Dengan kita memujikan Allah ni lah,
Maka disitulah kebesaran baginya hamba seperti kita ni. Manusia yang berakal sepatut dipujikan dengan Allah Ta'ala. Pasal kerana kitanya, keakhiran kita akan kita sekali dengan malaikat. Dan sekali dengan orang-orang beriman, fa rasul di dalam syurga Allah. Sepatut tak sekira kalau kita tak memujikan dengan Allah Ta'ala, nak duduk tempat mulai sebegitu. Itu satu makhluk Allah Ta'ala. Syurga ni tempat indah. Tempat jangok. Tempat yang tak biasa terlitah ke dengan kepala otak kita ni. Di dalam zihin kita. Tak biasa khoya dalam hati kita. Kerana benda ni, benda yang Allah Ta'ala tak biasa hendai dengan hamba yang mana. Malaikat, dengan nenek kita, Adam alaihimussalatu wassalam, dah duduk di dalam syurga. Sekarang juga ni, iaitu Nabi Idris alaihissalam, juga besok dah masuk ke syurga. Nak ayat kata itu sejarahnya. Syurga ni benda elok, benda cantik, benda indah. Mereka yang tidak bertasbih dengan Allah Ta'ala, mereka itu jauh ke dengan nikmat-nikmat syurga Allah Ta'ala. Sebab itulah nyata di belakang semaya 5 waktu. Di belakang semaya 5 waktu wa burus salatil maktubah. Akan kitanya subhanallah. Iaitu kan memuji dengan Allah Ta'ala. Memuji dengan Allah Ta'ala. Dengan kata subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Maha besar Allah. Ini maha besar Allah, sifat Allah Ta'ala ia keagungan bagi makhluk terhadap Allah Ta'ala. Siapa dia nak lebih besar? Semasa kita hidup, masa dulu sampai sekarang. Bukan masa tidak ada arah kursi lagi, tidak ada langit bumi, tidak ada ke benda yang jadi. Allah Ta'ala sebegitu dah. Duk kabir begitu dah. Duk akbar. Maka sepatutlah benda-benda tak kalau menjadikan makhluk, maka memujilah mereka itu dengan Allah Subhanahu Taala sekalian makhluk dijadikan. Di hari ini kita sebagai Allah Taala bui akal, bui telinga yang sepatut kitanya memuji lebih awal lagi dengan Allah, akan katanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sepatutlah jadi wirid kita di belakang semaya. Sebab mereka yang tidak bertasbih di belakang semaya, sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan 33 kali subhanallah, tak kita dengan 33 kali yukabbirullah, dengan 33 kali ahmadullah. Maka di sini kita mana tidak ada erti. Ayat katanya anjurkan kalimah tasbih ni besar di sisi Allah Ta'ala. Dengan sekali kata subhanallah, cukup kita nak buka pintu syurga Allah. Dengan katanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya tidak ada kepujian terlebih puji sepatut makhluk puji kepada Tuhan yang menjadi, iaitu Allah SWT. Lebih-lebih manusia seperti kita, dengan katanya alhamdulillah, dan mengagungkan Allah semata-mata. Tak boleh kita nak mengagungkan dengan Allah apa ni wahdatullah, katungan Allah Ta'ala. Sepatut kita membesarkan, mengazimkan dengan kata Allah Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Inilah memuji kita terhadap yang membesarkan, iaitu Allah SWT. Sepatut kita membesarkan. Bukan sia-sia. Dengan tiga kalimah ni cukup bagi keredaan Allah Ta'ala nak buka pintu syurga. Ni dengan semata-mata keborahan Allah SWT terhadap hamba dia yang Islam lagi ceritanya beriman. Memujikan dengan Allah SWT sebagai subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu yang bermaksudnya. Itu maknanya bermaksud. Yang bermaksudnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddus. Allah Ta'ala sebagai Tuhan milik. Ataupun setengah tafsir dia, mana tafsirkan raja, Rabb. Tuhan itu adalah raja sekalian alam, milik sekalian alam, mentadbirkan sekalian alam. Sebegitu sebagai ulama tafsir mari. Raja bagi sekalian alam, iaitu memiliki 7 pantala langit dan 7 pantala bumi.
sifat Allah Ta'ala yang maha suci daripada yang tiada layak dengannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha suci, subhanallah. Maha suci Allah Ta'ala bagi yang tidak layak. Nama kata? Tak layak di sini sifat Allah Ta'ala seperti sifat makhluk. Tak layak, mustahil. Perbuatan Allah Ta'ala, seumpama perbuatan makhluk. Mana perbuatan manusia katakanlah maha suci. Lepas. Mana Allah Ta'ala sebagai ma yaliku bihi. Bagi yang bersifat dengan ia, layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai qadim. Allah tak macam. Allah qadim yang ma awwalalahu. Barang benda yang tidak ada permulaan baginya. Bagi zat yang maha mulia, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lain daripada Allah yang tidak ada milik. Ia makna pada hakikat tidak ada milik. Cuma milik kita kata harta 100 rai, 200 rai, berasa banyak dah. Itu dengan jalan majaz. Dengan jalan idafak saja. Kata hak kita milik. Itu majaz saja. Pada hakikat, ya kita tidak ada milik. Semua hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah memiliki sekalian alam. Alam di sini bukan sekat bumi 7 lapis, langit 7 lapis, barang-barang antara. Allah bermaksudnya atas lagi. Luk mahfuz, arah kursi dan syurga katakanlah. Di bawah berlapis-lapis bumi. Semua kullu sampai hatta kepada neraka. Kerana neraka di patak bumi yang 7. 7 lapis, 7 petak neraka. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sebagai tuan. Allah sebagai Rabb gemalakan. Allah menjadi, Allah milik. Allah juga mentadbirkan. Jadi pada hakikat kita ni tak ada sekarang apa. Hatu dia nak notis kata dalam surah Jumaat ni akan bahawasanya kita adalah sebagai manusia yang tidak apa sekarang apa. Di sini makanya harai besar yang kita terlupa dengan Allah. Termasuk orang ni adalah orang yang melengah-lengahkan. Orang yang tidak ada tutup ilmu. Boleh dia terlupa dengan Allah Ta'ala. Tapi bagi mereka yang sekurang-kurang melepaskan diri dia fardu ain, akan dia tahu hakikat lebih kurang, tak banyak sedikit, bahawa kita ni adalah hamba yang dhaif, hamba yang berhajat kepada Allah SWT, berhajat kepada Tuhan. Jadi tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu, bahkan dalam tubuh kita, sekalian anggota, sekalian urat, darah, lendir, hanyir semua berhajat dengan Allah SWT. Nampak? Ni panggilnya, kalau kita mengaji lagi, panggil kita adalah iftikar. Allahnya mustaghniyan, ia kaya, lepas serba-serbi. Bukan sekadar Allah Ta'ala buat langit bumi, dia tidak berhajat, tidak ada gharak, lepas serba-serbi daripadanya. Sekalian benda tidak lepas dengan Allah, dikatakan iftikar. Allah istighna, mustaghniyan, an kulli ma siwah, terkaya, lepas daripada serba-serbi. Pihak serba-serbi kena sakut dengan Allah SWT. Nak ada kita berhajat dengan Allah. Sebab mereka bersepakai dengan bersifat bersifat dengan kudrat. Nak ada kita berhajat kepada kehendak Allah. Nak ada kita berhajat kepada ilmu Allah. Boleh ada kita. Di sini bahwasanya wajib pada akal kita fikirkan bahwasanya sifat-sifat Allah Ta'ala yang kamalah, yang tak terhingga kita nak bilang. Semua makhluk adalah sebagai pandangan sedikit saja. Inilah sebagai ulama sufi yang bermisah makhluk satu titik daripada seluas-luas alam. Nampak dah? Jadi hari ini ayat kita ni sikit sangat. Jadi kalau kita tidak mengajikan tafsir, tidak mengetahuikan di antaranya perbuatan Allah Ta'ala, termasuk dalam kita orang melengah-lengah kepadanya tuan sekalian alam. Maksudnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bahwasanya sifat Al-Azizul Hakim, lagi yang amat mulia. Allah Ta'ala tidak ada semulia-mulia akan zat yang maha mulia, melainkan zat mutlakan, zat yang qadim, zat yang tidak ada mula, zat yang tidak binasa, zat dengan cara-cara diri, zat yang tunggal, zat yang amat kuasa. Kuasa di sini ibra, zulmum kini ilal adam, minal adam ilal adam, minal wujud.
minal wujud ilal adam. Zat yang kuasa menerangkan, mengeluarkan. Hak tak ada jadi ada, hak ada jadi hilang. Nah, zat yang yuhyi wa yumit. Nah, ia menghidup, ia mematikan. Nah, satu perkara makhluk nak hidup nak mati dengan zat Maha Mulia. Nah, dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Taala itu Al-Aziz, kemuliaan Allah Taala. Al-Hakim itu panggil sifatullah. Al-Aziz sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Al-Aziz di sisi makhluk, di sisi mungkin, di sisi alam, melainkan pada zat Maha Mulia. Al-Aziz pada hakikat. Yang kemuliaan pada hakikat zat yang Maha Mulia. Nampak? Satu. Yang bijak sana pada hakikat Allah Subhanahu wa taala wahdah. Hak lain bijak pada sanad majaz, pada penyengih kecek. Nah, kata Ismail tu mulia. Kata Abdullah tu, nah, bijak dia ni. Nah, sebuah mengaji ke, pentas cepat ligat, katakanlah perbuatan dia. Itu pada penyengih saja. Pada sepitah lalu tengok sama-sama makhluk. Tapi pihak pada hakiki, bijak sana, Allah Subhanahu wa taala, itu dia panggil sifatullah. Itu dia panggil asma'is sifat. Nama bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. 99 kita mengaji. Nah, itu dia panggil sifat Allah Taala. Syabiklah kita nak ayat katanya, kapung-kapung. Kita nak pergi penama kita sendiri, anak kita, cucu kita. Huk sila laki, tak boleh penama Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Ghafur, kerana itu nama Allah. Disanad dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hamba? Hamba yang bijak. Kita kata, hamba yang mulia. Abdul Aziz, Abdul Hakim, Abdul Ghafur, Abdul Wadud. Maknanya sebut nama Allah Taala kedua abdu. Ini sebagai nak notis kata kita ni hamba, lagi memperhambakan dengan Allah SWT. Tu. Nah, Al-Aziz sifat yang pertama, Al-Hakim sifat yang kedua. Itu semata-mata tertentu bagi zat Maha Mulia. Zat Allah Subhanahu wa taala, zat yang qadim. Nah, zat yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang tidak seufama suatu pun dengan makhluk-makhluk. Nah, sebab kepada zat, kepada sifat Allah dan perbuatan itu mumasalah. Nah, tidak seufama kan. Allahu akbar. Maknanya wa huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Ialah Allah Taala sebagai milikkan, sebagai mentadbir menjagakan makhluk, semata-mata Allah Taala Tuhan yang membakit pada segala Arab. Segala Arab di sisinya manusia, seluruh negeri Arab pada masa itu. Masa mana? Masa jahiliyah. Masa itu dipanggil masa ahlul fitrah. Kata ahlul fitrah nasbah pada orang Arab ambil daripada Ismail alaihi salam kepada anak Ibrahim alaihi wassalatu wassalam turun mari. Maka ni orang panggil apa ni? Keturunan daripada Ismail, nabi kita. Lain daripadanya Nabi Ishaq. Keturunannya dia pergi kepada Yaqub, Yusuf. Dia pergi pada Isa kono. Turun mari, dia luarnya orang panggil ahli fitrah pada Mak Isa sampai ke nabi kita. Maka ahli fitrah ni setengah ulama kata ambil Ismail sampai ke nabi kita tu. Kerana ini keturunan Arab. Sekalian Arab dihantarkan satu rasul pada akhir zaman. Sekalian tanah Arab. Kerana masa tu nabi kita mesra tanah Arab saja. Kerana turun di tanah Arab. Nabi kita bahasa Arab. Cakap Arab, tubuh pun Arab, Quraisy. Kerana di tanah Arab pada masa tu ada sekitar Arab lah yang paling tinggi sekali perbuatan. Ia paling jahat. Ia paling ananiyah. Paling pula takabur, sombong. Masa Arab, masa bakit Nabi kita, masa berperang, masa bertumpah darah, masa membunuhkan, bunuh. Seperti anak bunuh bapak membunuhkan anak. Anak betina dihalaukan, dikamu hidup-hidup. Anak jatuh ditaruhkan. Masa tu ia paling cemas sekali. Ia paling najis, paling kotor. Akidah di tanah Arab, perbuatan tanah Arab pada masa belum bakit Nabi ada sekitar 400-500 tahun.
Nah, itu mengikut pada sejarah. Nah, banyak sekali-kali kita nak bila tak sepak. Anak perempuan, sekiranya kalau hidup, kalau ada ditaruh, dia baca dera atas perabang. Nak notis kata, kalau dera kuning, anak aku bujir dah. Kalau dera, dera merah. Nah, anak aku ni, ada hub beranak, tidak ada bapak. 3 orang, 4 orang. So, beranak. Anak-anak tu, maknanya beranak dengan tidak ada bapak. Kalau hijau tu, maknanya, atas rumah dia ni, anak Sofi. Anak dia ni tak ada bini lagi, mana tak berlaki lagi. Ya, tidak ada anak lagi. Siapa dia nak bini berlaki, mari tengok dera hijau. Jadi kalau ada ketiga-tiga, dia ada dera kuning, dera merah, dera hijau. Ni nak ayat tu kejahilan pada masa jahiliah, sebelum daripada bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi dengar sejarah ni, nah, tak habis pun setengah daripada, dan separuh daripada. Masya Allah, cemas sekali-kali. Sedekah Kaabah ada dah, tapi mereka itu tawaf ada dah mengerjakan haji, sebagai tawaf sunat. Tapi tawaf boleh berdecak, boleh telanjang, boleh musim. Lepas-lepas tawaf mereka itu pergi berzina. Lebih pada ayat itu kami biring lagi. Sebab itulah Allah Ta'ala menurunkan waktu turun mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan yang mulia, iaitu keturunan Abu Talib, Quraisy pada masa itu dalam tanah Mekah. Dan kemuliaan pas tanah Mekah ni buat ditih Abdul Muttalib adalah kemuliaan sekali-kali bakal Quraisy keturunan. Maka hatalah Nabi sekalian tanah Arab untuk menyebarkan agama. Nah, ni no ayat terjahil. Sebab itu nah kita kalau sebut jahil sekarang, ibu-ibu dah bapak dah. Sebut kata dia tu jahil tu nak murid dah kalau orang dengar. Dan satu orang lagi sebut kata mu ni jahil, tak sedap dengar dah. Nah, pelah jahil ngau tak reti tu hak tu lah ya. Demo ni nampak tak reti berdoa. Tak adalah mana dah. Tapi kalau sebut jahil tu masya-Allah, benar muradih, benar tulah seperti wakah dengan selah. Dah gitu ke? Allahu Akbar. Benar tulah aja. Nah, anak saudara balik pok, dia panggil terhadap kita. Dia panggil pangah. Nah, tapi anak saudara balik isteri kita, dia panggil kitanya pok cik. Pok long kan ufamu. Tapi gitunya di atas Ahmad sore tu ya. Mana pok cikmu? Ahmad tu. Pok saudara dia, tapi pok saudara balik isteri. Pok saudara sebenar dia kata hok ninya pok long. Nah, cucu saudara hok ni dia panggil ayah pula dah. Anak sendiri dia panggil bapa. Tapi atasnya Ismail tu lah. Atas Ahmad tu sore aja. Nah. Jadi nak ayat kata tak erti ni pun teruk dah. Tapi kalau kata jahil, kalimah jahil ni masya-Allah. Kalimah teruk benar-benar. Kalimah jahil ni seolah kata tak puasa, tak semaya. Nah, ikut temu betina, ya pasal nak banyak tak siapa banyak. Tu kalimah jahil. Kalau kalimah tak reti ni sekadar katanya tak reti dalam kecek pe gitu aja dia ni semaya puasa. Ulah tak reti pun dia tak semaya juga maknanya. Nah, tapi kalau kita tambah selaginya jahil, kita tambah liyah oleh belakang. Liyah. Jahil ia bahasa berat benar. Jahil liyah tak reti benar. Kalimah taukid, kalimah mukuatkan. Kata jahil ni bukan jahil sikit-sikit dah. Jahil mu tak reti sungguh. Lebih pada binatang ayam kambing lagi. Lebih pada lembu kerbau lagi. Lebih pada uta tanah Arab lagi. Nampak tak? Anak ayat katanya jahiliyah ni berat. Sampai orang lain ni sejahil-jahil dia tak panggil jahiliyah dah ke? Kerana jahil-jahil dia pun tak biasa dah bunuh ke? Jahil-jahil dia pun tak biasa dah panjang punggung betina demo. Nak ayat kata ni lah jahil ni dia boleh liah lek belakang. Masya Allah. Seperti kalau manis leting. Boleh leting lek belakang ni manis sampai tak boleh makan dah ni. Kalau masing tu boleh duduk lagi, masing pahit sudah, tambah pahit lagi. Alamatnya, pahit tu kalimah taukid. Kalimah mukuatkan. Kata masing benar sampai tak boleh makan. Pahit sampai tak boleh tinggal lidah benar. Nak ayat kata gitu. Kalau manis leting. Sampai takut kecil manis lah. Nak ayat kata jahiliyah. Tidak ada masa jahiliyah mereka masa belum bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga Raja Berhah nagi cokeh Kaabah. Jahil siapa takut tu? Jahil kita lain tak ada orang nak gaji dia masjid. Ada?
Ada yang teruk nak tak ngaji nak pergi gaji tiap masjid. Bawa gaji 2-3 orang. Nah. Tapi masa dulu ada. Dia sejahir-jahir dia, nak ayat katanya, nak ayat kata liah lek belakang hingga siapa 450 ribu raja berhah negeri Yaman nak pergi sodak. Nak pergi pegutuh Kaabah. Hatu dia lah boleh kebalasannya dengan burung ababil mari cuahkan daripada butir neraka sijin besar-besar butir kaca mampu habis 60,000 daripadanya anak tangan Raja Berhah sekali dengan materi dia. Gajah-gajah pun habis, mereka mahmud satu. Ni nak notis kata masa jahiliyah dia boleh buat belaka. Tapi Tuhan tak izin. Tiap-tiap perkara tu lebih pada kait Tuhan tak izin. Kita sejahil-jahil kita, nampak? Tuhan tak waktu turun bala kerana tak kuat lagi. Cuba dalam kampung tu ada duk zina. Cuba dalam kampung tu bertiga buah rumah ketok semaya. Duk panggil maksiat masuk. Tak lama. Tak lama. Satu bala mari besar. Tapi bala masa kita ni insya-Allah taala ibu-ibu dan bapa Tuhan suka benar. Tak seperti bala pada masa dulu iaitu bui angin pada masa kaum iaitu bui api pada masa kaum Samud. Api mari. Tak salah ingat. Mari pada masa Nuh kan tufan dengan boh banjir separuh daripada langit. Ia tidak ada sukat teh. Dengan 3 hari 3 malam setengah langit. Di atas bahtera Nuh. Satu petok kan makan ni, satu petok yang segala binatang dan satu petok manusia lebih kurang 83 orang 82 orang atas khilaf ulama. Nak ayat kata ni dia. Bala pada masa dulu Tuhan tidak ada sukat teh. Balik di tanah Ordom. Jibril alaihissalam 2-3 malaikat pergi balik. Tapi nak ayat salah satu Nabi Lut ni duduk di Ordom, sebab agama pada masa dulu, sedangkan dia ni salah satu daripada anak saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dia bala mari tak ada kira anak siapa, cucu siapa, anak saudara siapa, semata-mata balik bumi. Habis. Ni kerana apa ni? Kerana kemerdekaan Allah Taala. Tapi kita hari ni sedia kita kena jaga. Walaupun doa Nabi masa kita sekarang, tapi kalau lebih daripada kejahatan, separuh daripada bala mari. Separuh bala lagi Allah Ta'ala menseksakan selepas pada mati di alam barzah. Di pintu kubur dah kita jumpa. Allahu Akbar. Sabit itulah kita walau bagaimanapun hari ni kena sudah. Mengajilah kita tafsir Al-Quran. Mengajilah kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita akadlah akhlak Nabi kita yang paling-paling akhlak. Kerana kita ni lepas pada masa jahiliyah dah. Allahu Akbar. Hana ayat katanya insya-Allah kalau tak habis malam ni kita sambung minggu depan. Malam satu. Dan bakit Nabi kita atas segala Arab. Pada masa tu yan ummi. Nabi kita yan ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Rasulan minhum yan ba'asa ummi itu sifat. Dengan orang iaitu orang yan seorang rasul daripada bahasa mereka itu, iaitu bahasa Arab. Maka makna ummi itu ialah mereka yang tiada tahunya menyuruh dan tiada tahu membacakan, iaitu surat, iaitu kena pada Nabi Ummi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nak jaga dah. Nabi kita baca tak pandai. Menyurat menulis memang tak pandai. Kalau rasulun Nabi Muhammad pandai menulis, siap. Al-Quran cukup lekat, kata Nabi tulis. Kalau Nabi pandai baca, tak pandai tulis pun dia dak baca karya sendiri, perut tu baik. Sebab itulah Allah Taala jagakan Nabi kita daripada ummi. Ummi di sini sebenarnya ummi ni boleh pasal maknanya tidak ada ibu bapa. Ataupun ummi ni orang yang terkasih dengan ibu sangat. Tak boleh tinggal dengan ibu dia. Walaupun satu je, kena dengan ibu dia selari semua. Tapi ummi maksud di sini ialah Nabi kita tak pandai baca, tak pandai menulis. Ada setengah orang miskin. Ya babemeh. Tak menjadi ke bodoh ke? Tak pandai baca, tak pandai menulis. Itu silap faham. Sebenarnya orang pandai menulis, pandai baca ni bukan cerdik, orang tu orang paling bodoh. Tengok orang hak cerdik, hak sok boleh kerik. Pak kata anak cucu kita.
Kita tengok buk dia licin guling. Kitab dia tidak ada somai, tidak ada kedobek. Nyo apa tu licin guling. Ia apa tak ada. Akan dia apa tak ada tulis. Ya itu tak ada. Ni budak cerdik. Kerana ia boleh baca sah. Hok bodoh tu duk jadi penuh kitab. Jadi orang waktu tak kena lagi. Hidup dobek, hidup tulis. Yang bermaksud, yang bermaknanya. Pada fikir situ je. Secerdik-cerdik ialah mereka ya tak ada kena menyorang, tak ada kena menulis, tak ada kena baca. Kerana Nabi kita Tuhan Jibril menyapakan ayat suci Al-Quran, pop ingat selalu dalam hati dia. Dalam senubari, pop. Tak ada kena tamcam seperti kita dah. Nabi kita ingat, pop masuk dalam kepala, tulis tidur situ. Satu kali dengar. Mereka ikra' sahaja. Hok Jibril suruh baca sampai 3 kali. Ikra' ya Muhammad. Ikra' ya Muhammad. Ikra' ya Muhammad. Iaitu baca Muhammad. Kerana Nabi duduk ketar pada malam tu di Jabal Nur. Lain pada tu, setelah pada lepas Ikra', Nabi kita pop ingat. Pop ingat ayat suci Al-Quran. Kita tu tak kita ke? Nak boleh daripada alif lam mim sejadah nak apa pagi Jumaat tu. Masya-Allah, nak ingat 2 tahun. Nampak dah? Kalau saya apa Mei 2 tahun sungguh. Anak cucu kita sekarang 3 malam pun siap dah, dia ingat dah. Tapi ingat pun tak memenuhi, kena terlupa pula. Duk tomcang lagi, boleh 3 bulan nak catat, nak boleh semaya pagi Jumaat. Baca alif lam mim sejadah dah. Tak berani lagi nak duk dapat, ya gelibuk lagi. Ayat katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pandai menulis, tak pandai baca di sini kerana tak perlu dengan menulis, tak perlu dengan baca. Ada mukjizat orang panggil Nabi kita secukup-cukup bil hikmah. Daripada Allah SWT dah jaga siap dah. Sebijak-bijak manusia tak muka bumi, bijak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secerdik-cerdik di atas muka bumi, cerdik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ayat katanya kebijakan. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas muka bumi. Sepatutlah kita kena memuji kepada Nabi, kena ingat semata-mata dengan Nabi, banyak kita berselawat hari-hari dan malam. Kerana kita tak dapat tidak, kita kena tupai Nabi kita di akhirat kelak. Jangan kita diikat sama sekali. Jangan kita buat main-main, buat preference Nabi kita. Malaysia nak tidur selawat dengan Nabi. Contoh tauladan. Marilah kita jejak langkah kita somarkan. Turutlah zat yang maha mulia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Habis itu, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Baca ia Nabi Rasul atas mereka itu segala ayat-ayat Quran. Allah dia menyuci ia Rasul akan mereka itu daripada syirik, dan mengajar ia Rasul akan mereka itu kitab Al-Quran dan segala hukum-hukumnya. Cukup. Nabi kita dia hari ni dengan umat masa sahabat lagi nak makan sahabat kena tengok Rasulullah makan, nak tidur sahabat tengok Rasulullah tidur, nak berjalan sahabat sekalian tengok Rasulullah berjalan, nak cakap sekalian sahabat kena tengok Rasulullah. Cukup contoh pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Seelok-elok kebetulan, seelok-elok akhlak, seelok-elok tubuh, cukup atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, banyak lagi kita nak kecek. Tapi dengan malam ni saya kata lagi ada lagi 15 minit. Saya nak kecek sikit teteh. Kita raya Aidil Adha ada lagi 9 hari. Kerana hari ni 1 hari bulan. 1 hari bulan Buzawiyah, dan 1 hari bulan Islamiyah. Bulan Islam kita. Dah sekat tu tafsir, insya-Allah kita buat sambung minggu depan sekira tidak ada uzur. Kama dia katanya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Sadaqallahu wa maulana al-azim, wallahu a'lam. Kita katuk kitab tafsir. Sekadar banyak tu malam ni 15 minit ataupun 13 minit lagi.
Cukup pukul 9. Sebanyak-banyak pukul 9 5 minit. Apa pukul 9 5 minit kita beradu. Nak gacak sikitnya. Hok baru ni. Waktu tinggal hok baru ni ada 2 bahasa. Hak kita gacak dah hok pagi jemaah baca alif lam mim sejadah. Sebah makmum nak turut tu imam. Wajib pada buat dan wajib pada tinggal. Tu imam buat. Ingat dah ibu-ibu dan bapa hendak menurut daripadanya. Baik kita iaitunya Baba Cenau FC berarti mulai. Hendak mengikut dalam fiqh ni kita akan wirti hak perkara saya royak. Baba main royak dah 2 perkara lepas dah. Maling 2 perkara lagi. Kalau dia nak sambung ke iaitu aja. Tak ada saya nak berkemah pada minggu depan. Jawab habaq hari Arafah dan kelebihan raya Aidil Adha. Sekadar kata 10 minit malam ni, berarti 2 perkara lagi. 4 perkara, 4 benda. 4 perkara dalam semaya 5 waktu, hodok makan fuak kita. Duk makan makmum. Sujud sejadah, saya nak ulas sikit. Bila tu imam sujud, wajib makmum sujud tu. Pagi jemaah. Kalau tu imamnya tinggal, baca alif lam mim sejadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Gisafa akhi. Mana? Sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Data dia rakam. Tu imam. Nyerakam. Dia tak turun sujud selalu. Dia tidak ada sujud sajadah. Upama sujud tilawah tak ada syiau terus sujud dah. Dia nyerakam. Pak kita nak gidat mana kita makmum 2 3 4 orang. Makmum 10 20 orang nak gidat mana? Ibu-ibu dan bapa. Pok cik dia mak cik. Pakcu dia makcu. Ayah mama kita nak gidat dah. Kita makmum ni, ya berjujur satu sah 17 orang. Hok tina ada juga 12 orang lek tabir. Bergaduh dah kan? Sudah. Dia kita tak belajar, tak tutup dia. Maka di sini wajib bagi makmum turut tu imam. Belah dia tak ada masalah dia baca alif lam mim sejadah bagi jemaah, tapi dia rokok. Dia semaya 2 rakaat subuh saja. Dia tidak ada niat sujud sejadah, tak ada Dia rokok, kita pun rokok tu dia. Kalau kita sujud batal semaya makmum. Karena kaedah wajib pada buat dan wajib pada tinggal. Tu imam buat wajib makmum buat, tu imam tinggal wajib makmum tinggal. Kalau tu imam tinggal makmum buat batal makmum. Kalau tu imam buat makmum tinggal, juga batal makmum. Jaga. 1. Yang kedua tahiyat awal. Nak ulas hak baru ni sikit. Ini wajib pada tinggal, tak wajib pada buat. Tu kaedah tulis mulai. Ingat mulai. Insya-Allah Tuhan beri kalau kita rajin perhati. Dah ulas hak baba mai dalam page ni boleh 2 kali insya-Allah. Kita perhati mulai. Tak pandai tanya jiran-jiran tepi rumah. Kerana banyak reti ni, ustaz-ustaz baba kholi. So lagi masalah ni duk makan kita. Iaitu masalah tahiyat awal. Kerana tahiyat awal asalnya dalam hukum bab semaya bukan dia rukun semaya tahiyat awal. Sunat aba'ah dia dalam semaya. Tinggal upama sengelai ataupun terlupa, sunat dijabar diganti dengan sujud sahwi. Akhir semaya dulu daripada salam dah. Sujud, 2 sujud baru assalamualaikum. Kalau tinggal tahiyat awal, sengelai upama tinggal dengan terlupa. Kalau tak ingat susu, pergi salam dengan gitu, tak ada sujud sahwi dah. Maka sah semaya kita tak ada. Tak sah semaya semula dah. Karena kaedahnya kita mengaji dah. Tahiyat awal sunat aba'ah. Terlupa sunat disujud bukan wajib, sunat dijabar dengan sujud sahwi. Kalau terlupa lebih pakai wisalah dengan begitu, tak baca tahiyat awal 4 selalu, dengan terlupa upama segelai, maka semaya kita tu cedera sikit. Ibarat kalau lembu tak ada ekor. Tak mulai tengok, tak nak buat gerbang, tak nak berapa boleh lah, tak ada kaki seputau, tapi hidup. Tak mesti dia ulai dalam semaya tu, nak muadah dah lah. Tak. Tu imam tinggal tahiyat awal. Tu imam terlupa ko lagu mana? Kau dia sengelai. Kerana dia mengaji, dia sengelai pun boleh. Dia je naik. Allahu Akbar, naik rakaat yang ketiga, dia tidak beradu baca tahiyat. Lek kita nak kita dah, no. Ni saya biasa berlaku dah ni. Hari tu saya jadi makmum. Berlaku tengok ni. Ya boleh dah habis orang ni belah orang. Semaya sah.
Ada hok turut tu ime, ada hok baca tahiyat jaga dia. Engko tu ime tinggal ni. Engko dia ingat dia baca tahiyat jaga dia. Maka kalau kita baca tahiyat jaga kita tu ime tinggal, batal sembahyang makmum. Dia dah wajib pada tinggal, tak wajib pada buat. Tu ime buat. At-tahiyyatul mubarak. Le makmum tak mahu siapa dengan orang. Ayat tu dia mengaji ke lagu mana wallahu alam. Dia ni naik hidup nanti dalam qiyam berdiri. Baca-baca Fatihah hidup dia nanti tu ime dia tu. Dia ime naik gitu ime rokok dia rokok tu ime. Ho ni sah semaya haruskan boleh ada apa. Ini dia panggilnya wajib pada tinggal. Tu ime tinggal wajib makmum tinggal. Tu ime buat lek kita boleh pilih le makmum. Nak waktu tu ime pun tak apa, nak tinggal tak apa. Tapi hak sunat buat tu ime lah. Hak kita semuanya. Habis. Yang ketiga kunut. Ini berarti mulai ibu-ibu dah bapa. Kunut. Nah, kunut ni maknanya yang ketiga. Sunat abang. Nak dekah ni, nak pitah-pitah. Takut masa tak sempat. Nah. Kunut ni ibu-ibu dah bapa, mama dan ayah. Dah, bapa nak nyata malam ni ya. Nah, sekadar. Kunut ni orang panggil tak wajib pada buat, tidak wajib pada tinggal. Tak wajib pada buat, tak wajib pada tinggal. Tidak wajib pada buat, tidak wajib pada tinggal. Nak wihli cakap sikit. Nak misal selalu dah. Tu imenya sami Allahu liman hamidah pada tahiyat akhir. Dia tak akak tangan tak baca kunut. Allahumma hdina tak ada. Yang terlupa kau dia sengelai wallahu alam. Sengelai pun tak batal semaya terlupa sama telah. Yang tu orang selalu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Oh ni jangan tinggal siapa dia baca ni tidak ada dia lepas mati dipandang oleh malaikat pergi ke syurga. Rabbana lakal hamd hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Ada Rabbana lakal hamd tekak tu besar dah. Rabbana walakal hamd setengah naskah tak ada apa dah. Tapi tambah Rabbana walakal hamd hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Baca sepuluh bab macam ni. Insya-Allah kita menambahkan kebajikan kau banyak lagi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Akak dua tangan. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Ya tak baca tu email. Rabbana walakal hamd hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Nya turun sujud selalu. Pak kita makmum nak duduk dana ni nak ayat kata kunut ni tak wajib pada buat, tak wajib pada tinggal. Tu email turun, aku nak turun tu email tak ada gapo. Mulai. Tahu apa? Tu email terlupa berkali kita akak. Cara kita Allahumma hdini fi man hadait. Kerana kita makmum tak ada kena mahdina. Dina tu dome jamak. Dini tu mufrad. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Untuk kita sore Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man. Ada hak turut email pun ada 7 orang. Buat kita 9 orang tak ada turut dak baca. Boleh kedua-dua. Ni orang mengaji dia pandai lah buat gitu turun ataupun Allah mandi ni kita sudah tu turun at-tahiyat baca tahiyat. Hak tak baca kunut pemakmum dia turun baca tahiyat sekali kita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ni kena belajar tahiyat nah. Hak ni rukun nah. Rukun semaya. Rukun bahasa buat baca at-tahiyyah. Di duduk tahiyat akhir tu rukun bahasa buat. Nanti bapa main anak perlah-perhabis rukun 13. Insya-Allah. Lain malam. Kemudiannya tu ime sujud sawi. Dia baru tinggal atau dia tinggal kunut. Dia sujud sawi. Puak hok 7-8 orang lagi hok dia turut tu ime tu tak ada apalah dia semakan mulai dia sujud sawi. Gi di sujud sawi ni wajib pada buat,
tak wajib pada tinggal. Ayat terakhir sekali ni. Ni hak malam ni masuk daripada kunut dengan sujud sawi. Dulu ni ayat dah. Sujud sajadah dengan tahiyat awal. Hak malam ni kunut dengan sujud sawi. Kunut makmum buat kita nak tinggal boleh. Makmum tinggal kita nak buat boleh. Makmum buat kita nak buat tunggu dia pun mulai. Alhamdulillah. Makmum tinggal nak tinggal tunggu dia pun tak apa. Hak tu orang panggil min wajhain. Tidak kata kerusuh mutlak, mutlakan dah. Umum kerusuh mutlak dah. Ha ni umum kerusuh min wajhain, boleh lari dua belah. Tu imam buat kita tinggal, boleh. Tu imam buat kita buat tunggu dia, boleh. Kunut. Tu imam tinggal, kita nak buat cara kita apa boleh. Tu imam buat kita nak tinggal apa boleh. Tu imam buat Allahumma hdina fiman, kita gida nanti tahiyat boleh. Tidak mana tidak batas maya. Le makmum tak batas maya. Tapi timbang kunut. Akhir sekali iaitu sujud sahwi pada ibu dan bapa, mama dan ayah. Tu imam sujud sahwi, kita tak tahu kata dia sujud gapo. Dia tinggal penamu, tak tahu ada lah bagi dia yang ketinggal re tu. Ketinggalan dia tu. Bo dia sujud sahwi, wajib kita kena sujud. Walaupun saat ni kita baca kunut dah. Upama kata dia terlupa kunut. Dia terlupa kunut, kita baca kunut. Tapi turut dia sujud sawi. Kita tak ada hak kita baca dah kunut. Tapi wajib kita turut dia dah walaupun kita baca dah kunut. Dia pergi sujud sawi, sepatut dia tinggal kunut, dia terlupa kunut. Kita nak sujud sawi, apa kita baca kunut sore kita sana. Dak dah lah kita, tapi dia sujud sawi wajib abadan lah. Wajib mutlakan. Balik makmum wajib turut imam. Kerana kunut wajib pada buat, tak wajib pada tinggal. Tu imam buat, wajib makmum buat. Tak ada kira kita buat dah kunut, kita buat dah tahiyat awal, dia terlupa apa, aku tak tahu. Dia sujud sawi, wajib dia makmum sujud. Aku sujud sawi, dia sujud tu dia. Dia wisalah, kita wisalah. Nampak tak? Tapi tu imam tak sujud sawi. Tu imam tinggal tahiyat awal tadi tak sujud sawi. Upama dia tinggal kunut dah, tak ada sujud sawi di semaya subuh. Dia tinggal kunut. Kita kamak nak sujud sawi, kita turut dia dah saat ni. Kita pun tak ada baca kunut turut dia. Dia Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi lagi. Kita nak hidup dana. Nak turut dia apa boleh. Tapi sunat lek kita sujud sawi. Nampak dah tu? Lek dia buat wajib semata-mata kita kena buat. Tak usah tanya soal apa, dia terlupa apa. Tapi lek dia tinggal, lek kita boleh pilih. Wajib pada buat, tak wajib pada tinggal. Lagu mana? Dia tinggal, kita nak tinggal turut dia pun boleh. Ataupun kita nak sujud cara kita boleh. Pas dia nyata dah, dia tak baca kunut. Dia nak terlupa sujud sawi, dia nyuwi salah. Semaya dia kudung dah. Sah tu sah semaya. Serupa lembu tak ada kaki sebelah. Ibarat pala tak ada banyak. Semaya sah. Orang tak ada kaki sebutung hidup. Sampai 100 tahun umur. Tapi tak sedap tengok lah semaya kita kurang pahala. Maka kita sujud sawi cara kita. Semaya kita penuh. Hak dia tinggal kunut sana, kita sujud sawi. Jawabnya mulai kita buat. Nak turut dia apa boleh, tapi semaya kita guna juga dah. Kita sujud sawi mulai benar. Pasal dalam hukum hakam dianya masalah semaya wajib pada buat, tak wajib pada tinggal. Dok imam tinggal, tak wajib kita nak tinggal turut dia. Kita nak buat apa boleh. Habis malam ni. Khalasah. Berarti mulai dah. Hak khalasah. Kesimpulan. Sujud sajadah. Tu imam buat, wajib kita buat. Tu imam tinggal, wajib kita tinggal. Sujud sajadah. Hak bagi jemaah. Tahiyat awal. Tu imam buat, kita buat turut dia boleh. Kita nak tinggal apa tak apa. Nak nanti dalam qiyam, dalam baca Fatihah. Tapi apabila tu imam tinggal, hak saya tak imam buat. Tu imam tinggal, wajib lek makmum tinggal semata-mata tahiyat awal. Orang panggil wajib pada tinggal, tak wajib pada buat. Dia tinggal, wajib kita tinggal. Kalau dia buat, lek kita boleh pilih. Nak buat apa tak apa, nak tinggal lagi nanti lagi apa tak apa. Walau sama-sama kita dah buat dah kan, buatlah hak mulai. Tapi kita nak buat dengan tinggal tu, maka tak ada masalah. Orang panggil wajib pada tinggal, tak wajib pada buat tahiyat awal. 2. Yang ketiga, kunut semaya subhi, semaya subuh. Tak wajib pada tinggal, tak wajib pada buat kunut. Tu imam buat, lek kita pilih
Nak buat turut dia tak apa, nak tinggal tak apa. Ginati dalam tahiyat akhir. Ataupun tak imi tinggal. Buh kata, kita nak tinggal turut dia pun tak apa, kita nak buat jauh kita pun boleh. Allahumma hdini fi man hadai. Wajib pada buat, tak wajib pada buat, tak wajib pada tinggal. Tu surah dianya. Habis. Yang keempat akhir sekali sujud sawi. Tak ada kira tinggal apa tahiyat awal kau tinggal kunut selawat dalam kunut kau wallahu alam. Cumanya tak imi nyu tinggal kunut, tinggal tahiyat awal. Kita pun tinggal turut dia. Gi nak sujud sawi. Sujud sawi itu wajib pada buat, tak wajib pada tinggal. Tu imi buat. Wajib kita kena buat sujud sawi turut dia. Tak ada kira dia terlupa pun, tak ada kena usul besok. Dia Allahu Akbar dulu pada salat. Kita kena turut dia semata. Tahu tak tahu soalan. Tapi terimi tinggal. Dia terlupa tahiyat, terlupa kunut upama selawat. Terimi tinggal betul-betul. Sujud sawi dia tinggal. Lek kita boleh pilih. Nak turut dia pun tak apa, tapi kalau turut dia cedera semaya. Kerana semaya dia cedera dah. Kita tu pun cedera gatik, semaya sah. Tapi kalau kita buat semaya kita penuh, semaya dia cedera. Dia panggil wajib pada buat, tak wajib pada tinggal. Kena pada sujud syahwi, sujud hak terlupa. Lebih tak masalah. Pas kalau pada ayah-ayah mama, tak berapa pehel lagi. Tanyalah tepi-tepi kapung ataupun kau bayi mari di dalam babo Cenau FC. Insya-Allah babo me sanggup nak dengar lagi. Lihat belakang. Lepas tu minggu dapat ada uzur apa? Nak baca tafsir sikit sekadar 20 minit. Babo me nak penerai masalah raya Aidil Adha. Lepas tu kelebihan bulan Zulhijjah. Dan laginya cara puasa Yaumul Tis'ah, Yaumul Arafah. Apa kelebihan puasa bulan Arafah? Apa juga kelebihan iaitunya raya haji. Apalah bulan raya haji bulan sebegitu lalu. Di mana hak Tuhan sebut di dalam ayat suci Al-Quran. InsyaAllah tak ada uzur apa. Baba men nak mari penerai pada malam Sabtu dapat. Sekali dengan waru. InsyaAllah ta'ala. Malam ni Baba me hundur diri dulu dengan katanya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam.